segi harga bukan kita yang kawal, tetapi Lembaga Padi dan Beras, katanya kepada Malaysia Malaysia Kini hari ini. So yang itu saya tak nak ulas panjang lah tuan-tuan. Di antara itu saya kata tadi, dalam pentadbiran ni kita kena bijak. Dia macam itulah bila dia tanya kan, ada seorang ahli parlimen PAS di Pematang Pauh, itulah rugi orang siapa yang undi kat Pematang Pauh tu kan. Dia tanya, saya nak bertanya kepada Menteri Pengangkutan. Ya, okey, silakan. Saya bertanya bagi pihak penduduk negeri Pulau Pinang lah. 4 feri telah dibeli dan ada feri telah rosak. Lepas tu Antonolog kata, feri rosak? Macam ni feri rosak? Daripada 4 itu hanya 3 beroperasi, 1 tak beroperasi. Lepas tu Antonolog cakap lah, kita beli 4, 1 kita put on standby, jadi 3 ni beroperasi. So bila 3 beroperasi, kenapa? Katalah salah satu tu rosak, yang satu ni ganti, yang ni boleh dibaiki, ataupun bukan rosak, maintenance. Katalah dia perlu maintenance, dia adalah dia punya periodical maintenance semua, maka digantilah dengan satu ini. YB dia bukan rosak. Dia kata, dia tanya, mana beras makmur? Beras yang sama, beras rahmah, beras makmur, benda beras yang sama, tukar jenama je. Tahulah tuan-tuan, apalah nasib dapat pembangkang macam ni kan. Sedih aku tengok. Sedih aku tengok. Okey, kita get this out of the way. Tahniah kepada Penjawat Awam Selangor dapat bantuan khas 2,5 bulan gaji. Penjawat Awam Selangor menerima bantuan khas 2,5 bulan gaji yang dibayar secara berperingkat. Jumlah itu termasuk 1 bulan gaji yang akan dibayar pada 28 Disember dan setengah bulan akan dibayar Februari tahun depan bagi membantu persiapan sekolah. Menteri Besar Ahmad Indonesia Ari berkata bantuan khas itu termasuk gaji yang selesai dibayar menjelang Aidilfitri lalu. Lapor Selangor Kini. Tuan-tuan, saya bawa ni kepada persoalan tata kelola lah. Kita di Selangor dah memerintah selama 3 penggal, 2008, 2013 dan juga 2018, dan masuk ke penggal ini 13, 4 penggal lah. Penggal 2018, kemudian masuk 2022. Sudah 4 penggal. Alhamdulillah dalam tempoh 20 tahun, 2008, tak ada 20 tahun. 2008, 2023. Ui. Dalam tempoh tersebut tuan-tuan, kita kata belasan tahun ni lah, kita nampak banyak program-program, banyak perubahan yang telah dilakukan di Selangor. Walaupun ada di kawasan-kawasan tersebut yang mungkin dikatakan tak menyokong, tetapi bagi saya kelemahan itu kita boleh baiki. Mungkin kelemahan itu pada pentadbiran di Selangor sendiri gagal untuk nak menonjolkan apa yang mereka telah lakukan. Baru-baru ini saya tertarik dengan satu program yang dianjurkan oleh ataupun yang telah diwujudkan oleh Selangor. Dipanggil apa kalau isteri bekerja diberikan dana di Selangor. Kalau isteri tu bekerja, mama kerja. Mama kerja di Selangor. Ni untuk makluman siapa yang tak tahu, di Selangor dia ada satu inisiatif Mama Kerja nama dia. Inisiatif tunai bagi 5,000 wanita Selangor, iaitu ibu yang bekerja, bagi membantu meringankan beban penjagaan. Mereka akan diberikan RM1,000. Inisiatif berjumlah RM1,000 secara one off kepada ibu-ibu yang bekerja di Selangor. 5,000 orang. Okey, permulaan lah kita kata. Tapi tak apalah inisiatif. Dan banyak inisiatif-inisiatif lain lah di Selangor ni. Kan, kalau antara yang tak tahu siapa yang berniaga di Selangor, di negeri Selangor tu tuan-tuan akan dapat antaranya dana geran. Geran ni bukan pinjaman ya. Kerajaan negeri bagi kepada mereka yang berniaga, duduk di negeri Selangor, berniaga di negeri Selangor, akan ada geran sehingga RM30,000 secara percuma. So macam mana nak tahu geran-geran ni? Pergi ke pejabat daerah masing-masing. Saya tak tahu tahun depan lah, sebab bajet baru ni kan, yang sebelum ni dah tutup. Kemudian untuk yang dialisis dan sebagainya, ada bantuan-bantuan mereka. So pergi ke pejabat daerah, pergi ke pejabat pusat zakat masing-masing, pejabat daerah lah, tanyalah apa bantuan-bantuan yang boleh tuan-tuan ada di Selangor. Alangkah eloknya kalau benda macam tu ada kat Sarawak juga tuan-tuan. Tapi tak apalah, nak buat macam mana, itu tak ada. Bukan kata tak ada langsung, memang banyak yang tak ada. Sementara itu di Kedah pula, kita duk cerita pasal Selangor kat Kedah. Okey. Langkawi muram, Persatuan salahkan lada jadual feri. Kemerosotan pelancongan ke Langkawi khususnya menyerang penyeraian Delta Bali ini dikatakan berpunca daripada kegagalan Lembaga Pembangunan Langkawi Lada dan kelemahan penyaluran maklumat berkaitan pergerakan feri. Presiden Persatuan Pelancongan Langkawi LTA Zaiduddin Khadir berkata, sebagai agensi bertanggungjawab membangunkan industri pelancongan di Langkawi gagal menangani kemerosotan itu.
Lada kata Langkawi dalam keadaan baik. Namun realitinya kami di industri memang amat terkesan dengan keadaan yang berlaku, katanya. Sementara itu Zainuddin mendedahkan bahawa tempahan hotel bertaraf 3 bintang ke bawah hanya mencapai kadar 10% lebih teruk berbanding tahun lepas. Kita kena ingat tahun lepas tu COVID. Dia justru menyuarakan kebimbangan pulau itu menjadi pekan hantu jika masalah itu tidak ditangani. Sementara itu Zainuddin berkata Langkawi juga hanya mempunyai 2 produk baru yang diketengahkan, iaitu projek jambatan kaca Eagle Nest dan pusat selam snorkel di Pulau Singa yang akan beroperasi Disember. Kegagalan menangani kes itu juga katanya mungkin disebabkan oleh kekosongan kerusi CEO yang belum diisi. Sampai hari ini CEO masih belum dilantik, dah 8 bulan katanya. Sementara itu tisu tiket, Zainuddin berkata maklumat yang lambat dikemas kini menyebabkan pelancong sukar merancang perjalanan. Jadual feri lambat keluar, baru hari ini lebih kurang 2 jam yang lepas baru keluar. Jadi orang nak rancang macam mana? Orang takkan boleh rancang di saat akhir, kata Zainuddin. Bagaimanapun seorang jururakab sebuah flight February memberitahu maklumat itu tidak dapat. Kita dah letak dalam susun atur. Setiap 3 bulan memang akan ada kemas kini dalam sistem. Manakala jadual feri akan berlayar, kita kemas kini dalam masa seminggu. Jadi pelanggan boleh merancang tarikh. Sementara itu, Zainuddin berharap kerajaan pusat dan negeri sama-sama memegang peranan mempromosikan Langkawi. Okey. Kita tarik. So, saya tertarik. Lada ni bawa siapa tuan-tuan Kita tengok. Oh, siapa Muhammad ni? Co-chairman of Board of Director, Datuk Seri Haji Muhammad Sanusi. Oh, dia seorang. Okey. Ini Lada. Top management? CEO ada tak? Oh, deputy CEO. CEO tak ada tuan-tuan. Deputy CEO je. Tapi dia punya chairman dia Sanusi Ui, patutlah. Tak lagi tak apa. Okey tuan-tuan. Menarik. Nusi lah. Yalah memang saya tahu Nusi, tapi saja je saya nak check dulu kan. Dia kata fakta saya salah kan. Saya pula kena kan. Alright. So, cerita terkini tuan-tuan. Kan Siti Mastura hari itu ada 48 jam yang lalu, 2-3 hari yang lepas, beliau dikatakan mengeluarkan satu kenyataan mengatakan Lim Guan Eng ada kena mengena dengan dengan Chin Peng, yang parti komunis tu, ada kena mengena dengan Lim Kuan Yew. Padahal Lim Kuan Yew sepupu sepapat adik-beradik, berkaitan pula dengan Anthony Lok, suka hati dia je. Jadi dia nak menimbulkan satu persepsi bahawa DAP Lim Guan Eng ini ceramah politik dekat Kemaman tuan-tuan. Sebab kan ada Kemaman PRK tak lama lagi kan, so dia orang dah ceramah politik di situ. Dia nak timbulkan keresahan, dia nak timbulkan kebencian kaum. Oh, rupanya komunis dia orang ni, rupanya pengkhianat negara orang DAP ni. Dia nak timbulkan itu dulu. Dia nak lambung yang itu. So lepas dia lambung itu, baru dia cerita kaitan PH dengan ni, BN dengan ini, therefore dia orang pun juga ada sebagainya. So disebabkan itu, Lim Guan Eng bagi masa kepada Siti Mastura 48 jam kepada Ustazah Kiriman Neraka ini bagi menarik balik atau membuktikan dakwaan tersebut. So 48 jam telah berlalu. Guan Eng mulakan prosiding saman terhadap Siti Mastura. Pengurusi DAP Lim Guan Eng memulakan tindakan undang-undang terhadap ahli Parlimen Kepala Batas Siti Mastura Muhammad kerana mendakwa dia memiliki hubungan keluarga dengan pemimpin komunis Chin Peng atau nama sebenarnya Ong Bun Hua. Sorry tuan-tuan. Okey, Ong Bun Hua. Dan Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew. Okey, Lim berkata dia telah melantik Peguam Sangkaran Narayan Nair untuk memulakan prosiding undang-undang terhadap Siti Mastura. Lim juga menggesa Presiden PAS Abdul Hadi Awang dan pengurusi PN Muhyiddin Yassin untuk menyatakan pendirian mereka secara terbuka terhadap dakwaan yang dibuat oleh Siti Mastura. Saya telah melantik Sangkara Nair sebagai peguam saya untuk memulakan prosiding undang-undang terhadap ahli Parlimen Kepala Batas.
Siti Mastura membuat ucapan kebencian itu di sebuah acara PAS di Kemaman pada 4 November lalu, 6 hari lepas. Selain dengan Chimpeng dan Lee Kuan Yew, Siti Mastura juga mendakwa Lim Guan Eng dan bapaknya Lim Kee Siang punya hubungan dengan ramai pemimpin DAP termasuk Anthony Loke, Nga Komeng, Teresa Kok, Ngeh Ko Ham. Susulan itu, Lim memberi tempoh hingga semalam untuk membuktikan dakwaan. Semalam pemimpin PAS juga, DAP juga membuat laporan polis terhadapnya dengan menyifatkan dakwaan itu sebagai tidak berasal dari benda jahat. Mengulas lanjut, Lim mendakwa Siti Mastura bersifat rasis dan ekstrim dengan membuat dakwaan bagi menimbulkan ketakutan terhadap DAP dan orang Cina. Dia juga mendakwa Siti Mastura enggan menunjukkan bukti dan memohon maaf. Turut membimbangkan adalah sikap penyokong PAS yang turut menyokong dan memuji Siti Mastura kerana pembohongannya telah mencetuskan kemarahan di kalangan penyokong dan pemimpin DAP serta rakyat Malaysia, katanya.